أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم رسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam orang-orang yang hanya mampu memberi nasihat tetapi tidak mengamalkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alimi ila an-nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha fi an-nar kama yaduru al-himaru bir-raha fajtami'u ahlu an-nar fayaqulun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma balul ab'adi qad adana ala ma bina fayaqulu illa al-ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru bil alimi ila an-nar. Diperintahkan orang alim ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka terburai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka terburai
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terburai keluar usus perutnya. Fayaduru biha, maka berpusinglah ia, orang alim, dengan usus perutnya yang terburai itu, finnar, di dalam api neraka. Kama yadurul himaru birraha, seperti mana berpusing himar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di penggilingan. Fayajtami'u ahlun nar, maka berhimpun ahli neraka. Fayaqulun, maka mereka berkata, ma bal ab'adi, apa kena dengan orang itu, qad adana ala ma bina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma bal ab'adi qad adana ala ma bina, ada apa dengan orang jahat itu, ia telah menambah, memberi penderitaan kepada kami. Fayaqulu, maka malaikat berkata, innal ab'ada, orang yang jahat itu, kana ya'muru bil khairi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah ia menyuruh kepada perkara yang baik, wala ya'tihi, tapi ia sendiri tidak melakukan, wa yanha 'anil syarri, dan ia mencegah daripada kejahatan, wa ya'tihi, sedangkan dia pun melakukan kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW membuat satu ancaman kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Di sana ada hadis yang dipanggil hadis targhib, dan di sana ada hadis yang disebut dengan hadis tarhib. Targhib mana hadis yang memberi ataupun hadis yang menggemarkan kita. Tarhib hadis yang mempertakutkan kita. Hadis targhib, kalau kita dengar, kita akan rasa begitu berbunga-bunga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa mudahnya masuk ke dalam syurga. Sementara di sana ada hadis yang disebut dengan hadis tarhib. Hadis tarhib, kalau kita dengar, kita rasa macam kita tak ada peluang lagi untuk masuk dalam syurga. Betapa hadis-hadis itu memberi kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan siksaannya, sehingga kita rasa seperti kita tak ada peluang untuk masuk ke syurga. Maka di sini hadis yang datang ialah berkenaan dengan tarhib, hadis yang memberi kita takut. Nabi cerita orang yang berilmu, yu'maru bil alimi, dia perintahkan orang yang berilmu masuk neraka. Bila seorang yang berilmu itu masuk neraka, maka bila dia masuk dalam neraka, terburai keluar usus perut dia, dan dia ni berpusing di dalam neraka tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpusing dalam neraka di atas sebab sakit yang teramat, seperti mana himar yang berputar di penggilingan. Orang Arab, mereka nak memberi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saliran kepada tanam-tanaman,
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka menggunakan himar ataupun menggunakan kalzai. Jadi pergilingan tu duduk tengah, kalzai ni pusing. Jadi bila kalzai tu pusing, jadi alat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi ayak yang naik daripada telaga tu akan masuk ke dalam saliran. Saliran tu lah yang pi kepada parit yang memasukkan ayak ke dalam tanaman. Jadi menggunakan apa ni, himar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka begitulah seorang alim yang masuk dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sakitnya ketika mana terburai keluar usus-ususnya. Usus-usus ni terburai keluar daripada dubur. Jadi sakitnya itu sampai dia berpusing kau, seperti himar berpusing di penggilingan. Ketika itu ahli neraka berhimpun, tengok sisaan yang berat yang diterima oleh orang ni. Jadi kata ahli neraka, awak teruk sangat ni, kami tengok dia apa bernambah penderitaan kami ni teruk dah disiksa ataupun terkena siksaan, tapi kami tengok dia kena siksa, kami rasa kami pun teruk melihat siksaan yang dia terima. Jadi kata ahli neraka, ni siapa? Kata malaikat, inilah orangnya yang dia suruh orang buat baik, dia pun tak buat baik. Dia larang orang buat jahat, dia pun buat jahat. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan kepada kita semua untuk kita berhati-hati terhadap mengamalkan ilmu pengetahuan. Kerana ilmu bila mana kita ada, kita kena amalkan. Kalau tidak, risikonya inilah yang bakal kita terima. Mungkin ada orang kata, kalau macam tu baik tu sapi mengaji, susah ada kuliah. Dahsyatnya sisaan orang yang ada ilmu sampai sekarang ni, kalau dia tak amalkan, dia akan disiksa sebegitu rupa. Kalau macam tu, baik kita tak suruh orang, baik kita tak larang orang buat jahat. Kalau kita suruh orang buat jahat, kita buat jahat, kita pun kena macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita tak mengaji, lagi teruk masuk neraka awal lagi daripada orang lain. Maknanya kalau kita tak mengaji, kita tak berilmu, orang tu dah digezet dah, neraka dah tempat dia. Auzubillah min dzalik. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, uritu nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal fuqara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, diperlihatkan aku neraka, aku lihat dalam neraka ramai dalamnya orang-orang perempuan dan orang-orang fakir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Nabi tanya, ketika itu para sahabat tanya, aminal mal ya Rasulullah, mereka fakir harta ke Rasulullah? Yang dalam neraka itu ramai orang-orang fakir, mereka fakir harta ke Rasulullah? Nabi kata, la wa minal ilmi, mereka fakir ilmu pengetahuan. Jadi maknanya kalau kita kekalkan diri di atas kejahilan, resikonya ialah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mengaji, kita belajar sebabnya kita nak mengeluarkan diri kita daripada kejahilan, kepada kita semua termasuk di kalangan orang yang disebut orang yang berilmu pengetahuan. Tetapi berilmu saja tidak cukup. Berilmu mesti mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita bersabda lagi, al-ilmu alladhi ya'lamu wa la ya'malu mithl fatilati tudhi'u lin-nas wa tuhriqu nafsaha. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut orang yang alim, yang mengetahui, wala ya'malu, tetapi tidak mengamalkan. Orang yang alim, yang berilmu, tetapi wala ya'malu,
ia tidak mengamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mithlul fatilati, dia seumpama lilin, tudhi'u, yang memberi cahaya, linnas, untuk orang lain, wa tuhriqu nafsaha, tetapi ia membakar dirinya sendiri. Orang yang ada ilmu tapi tak mengamalkan ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia seumpama lilin yang membakar diri dia dan dia mencerahkan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ilmu tapi tak mengamalkan, dia seumpama orang yang mencerahkan orang lain tetapi membakar dirinya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Orang yang berilmu ni, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini ialah orang yang tahu tidak tapi tidak mengamalkan sama sekali. Tapi kalau dia tahu, dia amalkan walaupun sekali, dia terlepas daripada ancaman dan risiko ni. Maknanya dalam hidup ni, hak kita tahu kita kena amal paling kurang sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Begitu juga kejahatan. Kejahatan ni kita kena tinggalkan. Kemungkaran, keburukan kita kena tinggalkan. Sewaktu mana kita tinggalkan, tinggalkanlah dengan penyesalan yang teramat. Itulah yang namakan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Lama lepas tu teringat nak buat balik jahat tu. Bila nak buat balik jahat tu, waktu tu kena bertempur dalam diri. Jangan buat. Kena lawan. Mampu setara mana, setara itulah kena berlawan. Jangan buat. Jangan buat. Tapi mungkin lama-lama, masalah Muhammad, kita yang kata kat diri jangan buat, jangan buat, jangan buat, akhirnya kita tak mampu nak melawan, buat juga. Jahat tu. Jadi kalau mana kita buat lagi jahat tu, dituntut untuk kita kembali lagi bertaubat dan kena menyesali lagi, kena menyesali lagi terhadap kejahatan yang kita buat. Okey. Lepas tu kita pun bila dah menyesali, kita kena tinggal. Bila mana kita dah menyesal kita buat, kita kena tinggalkan yang kita buat tu. Tapi dah lah dalam 10 hari, 15 hari nak buat balik, bertempur lagi, jangan buat. Tapi tak mampu juga, buat juga. Taubat lagi. Taubat lagi. Taubat ni beribu kali. Tapi kita harap waktu mana kita buat, kita sempat bertaubat. Yang kita minta Allah selamatkan kita, lepas kita buat kita tak sempat bertaubat. Alhamdulillah. Waktu tak sempat bertaubat kita mati. Nanyalah kita, habislah kita. Kita harap lepas kita buat lagi dosa, sempat pula bertaubat. Kita harap lepas kita dosa, kita salah Sayyidina Muhammad, lepas daripada kita berdosa kita sempat bertaubat. Kita harap kita tak termasuk di kalangan orang yang lepas buat sebelum bertaubat mati. Tu yang selalu kita baca doa tu, Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'imah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami sebelum mati kami sempat bertaubat. Ketika mati kami mendapat syahadah, lepas mati kami mendapat nikmat dan syurga. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka begitulah kita harap ketentuan nasib
yang Allah tentukan buat kita semua dalam hidup ni. Amin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu lailatan usriya bi birijalin tuqradu bi maqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu, aku telah berjalan melalui, aku telah berjalan pada malam aku diisrakan. Tiba-tiba aku berjumpa dengan beberapa orang lelaki, tuqradu bi maqarida, yang menggunting mulut mereka dengan guntingan api neraka. Faqultu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man antum, hampa ni siapa? Kamu ni siapa? Qalu, kata mereka, kunna na'muru bil khairi, kami ialah orang yang menyuruh orang buat baik, wala na'tihi, tapi kami tidak melakukan kebaikan itu, wa nanha 'anil syarri, dan kami melarang orang melakukan kejahatan, wa na'tihi, tapi kami melakukan kejahatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah dipanggil khutabaul fitnah, orang yang bercakap tapi tidak mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bercakap mendengar-dengar, macam seolah-olah dia seorang yang sangat baik, tapi dialah orang yang sangat buruk. Cuma orang tak tahu saja keburukan dia. Ini dipanggil khutabaul fitnah. Orang ni orang yang akan menggunting, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mulut mereka dengan gunting api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dulu waktu saya belajar, satu orang guru saya cerita soal sayyidina Muhammad. Satu orang tu, orang tanya, Tok Guru nak tanya, apa hukum berpuasa Isnin dan Khamis? Soal sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru, aku jawab minggu depan. Jadi dia pun terpinga-pinga, takkan Tok Guru nak kena ambil masa sampai seminggu nak jawab soalan ada apa hukum berpuasa Isnin dan Khamis? Tak apa, cukup seminggu. Masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru mengajar. Tok Guru tanya, mana hari itu orang yang tanya bab hukum puasa Isnin Khamis? Saya, Tok Guru. Kata Tok Guru, hukumnya sunat. Puasalah Isnin Khamis, hukumnya sunat. Kata dia, hak tu ya, nak tunggu sampai seminggu. Akhir dia jumpa Tok Guru. Tok Guru nak tanya, pasal apa? Tok Guru tak jawab terus, tapi tunggu sampai seminggu Tok Guru jawab. Kata Tok Guru, aku nak puasa dulu Isnin Khamis, lepas tu baru aku nak jawab. Faham tak? Mana aku nak amalkan dulu ilmu tu, aku nak jawab tu, barulah aku bagi jawapan. Sebab nak lepaskan daripada mengetahui tidak mengamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ancaman di atas khusus ditujukan kepada orang yang mengajak ke jalan Allah demi kepentingan dunia belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu mereka yang menganjurkan kebaikan sedang mereka sendiri selalu meninggalkannya, melarang kejahatan tapi tidak mampu lepas darinya, kerana tujuan mereka hanya mengejar ketenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, jadi ancaman ini ialah orang yang menyuruh orang kepada dunia tapi dia ada kepentingan dunia. Berbeza dengan orang yang menyuruh orang buat baik, dia ada kepentingan akhirat. Contoh, begitu juga orang yang menegah orang buat jahat untuk keselamatan di akhirat. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, melarang orang buat jahat ni wajib, sekalipun kita sendiri pun masih belum dapat meninggalkan kejahatan tu. Sebab
Tu Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi faman lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Nabi kata siapa-siapa yang melihat kemungkaran dia hendaklah mengubah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu maka dia kena ubah dengan mulut dia. Kalau dia tak mampu dia kena ubah dengan hatinya. Mana kemungkaran ni kalau tengok kena ubah, kena larang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita sendiri pun tak mampu lagi nak tinggalkan kejahatan, bila tengok kita kena larang. Contoh, satu orang tu nak mencuri di rumah orang, Sayyidina Muhammad, dia pergi cari tangga, dah sandak tangga dah, Sayyidina Muhammad, mungkin dah galah apa ni tali dah nak naik rumah orang tu, Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tengok satu orang lain pula dah letak tangga juga, bawa tali juga, nak naik juga rumah orang tu, Sayyidina Muhammad. Nak buat apa ni? Hang nak buat apa? Tak, hang nak buat apa? Kawan tu kata, aku nak mencuri. Tak boleh mencuri, berdosa. Lepas tu hang mencuri tak berdosa? Berdosa lah, Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia mencuri, Sayyidina Muhammad, dah berdosa, dia tak larang kawan tu mencuri, dapat 2 dosa. Maksudnya Sayyidina Muhammad, hak kawan nak curi tu, nak curi dah, tengok kawan tu nak mencuri, dia kena larang kawan tu, jangan mencuri, berdosa. Kawan tu mungkin terkejut, lah hang tak berdosa lah, Sayyidina Muhammad. Ini maknanya sekalipun kita masih belum dapat meninggalkan kejahatan, wajib mencegah kejahatan. Sekalipun kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih belum dapat melakukan kebaikan tu, tapi tetap kita kena sampaikan ilmu yang kita masih belum buat tu. Contoh, kita ni main mengaji, habis mengaji, esok lusa jumpa dengan kawan, Sayyidina Muhammad. Kawan ni dia cerita hai dia, masalah dia, Sayyidina Muhammad. Kita ada ilmu ni tapi kita tak amal. Kemarin aku pergi mengaji, elok sangatlah. Masalah hang ni, Tok Guru kata kemarin, kalau baca surah ni insya-Allah selesai. Kalau buat amalan ni, baca doa ni, insya-Allah makbul. Sedangkan kita tak amal lagi pun. Faham tu? Jadi benda yang baik, sekalipun kita masih belum mengamalkan, kita kena menyampaikan. Dan Nabi sebutlah sebuah hadis yang lain, falyuballighu syahidul ghaib, maka orang yang hadir di majlis ilmu kena sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab mungkin orang yang tidak hadir lebih faham daripada kita yang hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita bila Tok Guru mengajar, kita faham manggu. Bila kita balik jumpa kawan, hampir mengaji tak kemarin, tak pi pula. Ni aku nak abang hang ni, hang Tok Guru cerita ni soal Sayyidina Muhammad, kita pun cerita. Kita faham sangat ni ya, tapi dia faham macam ni. Allah, dia faham sampai dalam hati dia, pasal dia lebih faham. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita cerita satu perkara kat dia, dah keluar air mata lah, dia faham terlebih daripada yang kita faham. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mendorong kita untuk mengamalkan lebih daripada yang kita faham, sakat yang kita faham tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu lebih ilmu, subhanallah, tapi dah hati kita salat Sayyidina Muhammad.
Kita kena azam, aku nak amalkan walaupun sekali dalam hidup. Jadi subhanallah, bila dengar macam tu rasa lega sikit, alhamdulillah. Jadi mungkin kita tak boleh nak amal banyak kali, tapi cukup kalau benda tu benar sekali, kita amalkan, dah melepaskan daripada kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali perkara tu benda wajib. Kena wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hal tu kena mengamal secara istiqamah dan konsisten. Jangan faham, jangan salah faham lah. Bila saya kata amal seumur hidup sekali, balik-balik rumah mayang zuhur sekali ya. Lepas tu pasal apa tak mayang dah? Dan ustaz kata mayang sekali ya. Oh, jenuh saya kalau macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini maknanya benda wajib, hal tu tak ada. Hal tu tak ada, tak termasuk dalam perbahasan kita. Hal tu kalau dah selagi mana kita ditaklifkan dengan satu amalan yang wajib, tu sampai mati. Selagi mana kita ada kuasa, ada kemampuan, tu kena wajib. Ini maknanya benda-benda yang tak termasuk dalam perkara-perkara wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lain halnya dengan mereka yang menyeru pada jalan Allah serta selalu berintrospeksi diri dan beribadah kepada Allah semaksimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mungkin, maka pintu sukses di dunia dan akhirat telah berada di depannya. Bagaimanapun, orang yang berilmu tapi tidak beramal adalah lebih baik. Orang yang berilmu tapi tidak beramal adalah lebih baik dan lebih terpuji daripada orang yang tidak beramal dan tidak berilmu sama sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ini sekalipun ia mungkin benar dalam perkataannya bahawa kitab sudah banyak, tapi ia telah keliru mengatakan bahawa tidak ada gunanya lagi menyusun kitab pada masa kini, kerana sudah menjadi watak manusia yang cenderung pada hal-hal yang baru. Allah pun telah menganjurkan pada para ulama agar mampu beradaptasi terhadap masyarakat yang hidup pada zamannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni mungkin kita kata benar dalam perkataannya, tapi sebenarnya tidak. Contoh, dimisalkan di sini, siapa yang ada ilmu tak menulis, kitab banyak dah. Jadi maknanya seolah macam jawapan itu betul, sebenarnya tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karya tulis dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dan manfaatnya dapat selalu dirasakan walaupun si penulis sudah wafat. Itulah yang kita kata ulama-ulama yang menulis, dari penulisan ni sekalipun pengarangnya sudah mati, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manfaatnya tetap hidup di tengah masyarakat. Sebagai contoh, kitab yang kita baca ni, kitab Risalah Muawanah ni disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun dia dah wafat, dia telah mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manfaatnya tetap sampai pada kita pada hari ini. Bahkan diterjemah pula dalam pelbagai bahasa dan dibacakan di seluruh alam semesta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan karya tulis itu, ia memperoleh keutamaan sebagai seorang penyebar ilmu dan akan dicatat dalam kuburnya sebagai muallim yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dihi ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah." Barang siapa mempergunakan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu sentiasa diamalkan oleh orang lain sepeninggalannya, maka ia akan mendapat pahala yang mengalir terus menerus sampai hari kiamat. Buku ini saya namakan Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muazarah, untuk kaum muslimin yang ingin menempuh jalan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keikhlasan dalam penulisan ini.
Jadi kita baru habis setakat tu tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut dengan muqaddimah kitab Risalah Muawanah. Hari ini kita masuk sikit perbahasan tentang kitab. Kita masuk pada tajuk keyakinan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wahai saudaraku, hendaklah anda selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda, kerana bila keyakinan itu sudah kukuh dan telah menguasai hatimu, maka segala sesuatu yang gaib tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas, seperti mana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, jika terbuka tirai mata hatiku, maka keyakinan tetap tidak akan bertambah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi apa makna yakin? Yakin ni ialah satu ibarat daripada kuatnya iman. Yang pertama sekali, iman ni dia bertambah dan berkurang. Ada masa iman kita bertambah, ada masa iman kita berkurang. Tapi kalau para malaikat, iman mereka itu konsisten, naik pun tidak, turun pun tidak, stabil. Iman para malaikat stabil, naik pun tidak, turun pun tidak. Kalau iman rasul-rasul, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, iman mereka sentiasa bertambah, tidak berkurang. Kalau kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Waktu bertambah 5 waktu sehari semalam tak tinggal. Waktu kurang, salah Sayyidina Muhammad nak pergi satu waktu pun susah. Itu iman. Dan kita harap iman ni jangan jadi berkurang. Macam mana nak buat tak bagi iman menurun? Kita harap iman kita ni duk naik, tak turun-turun. Macam mana nak buat supaya iman kita tu tak menurun? Cari satu amalan, nilai daripada yang wajib. Cari satu amalan yang kita buat secara istiqamah, yang kita tak tinggal. Kalau kita tinggal, kita qada. Contoh, amalan yang kita pilih untuk kita tak tinggal ialah sembahyang sunat tahajud. Maka setiap malam kita bangun tahajud. Setiap malam kita bangun tahajud. Kalau kita tertinggal satu malam, kita akan qada. Lepas sembahyang subuh, tak kira lah sama ada matahari dah naik ataupun matahari belum naik, kita akan qada. Mungkin kita qada sebelum gelincir matahari ke, ataupun kita qada selepas gelincir matahari ke. Yang penting kita qada. Jadi amalan itu menjadikan iman kita tidak turun, dia akan konsisten. Carilah apa-apa amalan yang kita sayang. Kalau kita tinggal, kita akan qada. Itu menyumbang kepada iman kita tidak menurun. Baik. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iman kita akan bertambah. Kalau dia tak turun, dia stabil, bahkan dia naik. Jadi kita harap sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita mati sewaktu iman kita tengah bertambah. Kita harap kita tak mati sewaktu iman kita tengah turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu iman. Dan iman ni subhanallah, kalau dia kuat, dia panggil yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia kuat, dia panggil yakin. Itulah tajuk hari ini, dia panggil yakin. Yakin ni ialah satu ibarat, satu perkataan yang didatangkan untuk memberitahu terhadap satu makna yang dipanggil kuatnya iman.
Jadi orang bila kata-kata dia tu yaqin, berarti dia tu iman kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, satu orang saya jumpa, bismillahirrahmanirrahim, orang ni kadang-kadang kita dapat keyakinan dengan sebab berkat guru. Satu masa ada satu orang murid kepada Pak Sumit, selama sebut nama. Pak Sumit dulu tak ramai orang yang sebelum dia pada ni, orang tak kenal dia seperti orang kenal hari ini. Sekalipun dia mati, dah telah mati, tapi masih meniti nama dia di lidah-lidah dan di mulut-mulut orang. Awal-awal dia, murid dia tak ramai. Ada satu orang murid dia yang mendapat didikan dia pertama daripada dia, Sallallahu Alaihi Muhammad. Hamba Allah ni Pak Su nak didik dia. Pak Su kata Sallallahu Alaihi Muhammad, Pak Su kata ni Hashim, Pak Su dia jual, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia duk jual ketika tu, dia jual madu. Madu yang Pak Su ada tu sekerat, botol besar, sekerat. Kata Pak Su, sallallahu alaihi Muhammad, Hashim pi jual, sallallahu alaihi Muhammad pi jual madu ni RM1,000. Pak Su ambil 600, Hashim ambil 400. Madu botol besar, tapi separuh pi jual RM1,000. Pak Su nak ambil 600, Hashim ambil 400. Tapi oleh kerana perintah ni perintah guru Sallallahu Alaihi Muhammad, betul ini murid ni Sallallahu Alaihi Muhammad berbalik, berfikir macam mana aku nak buat, nak jual RM1,000 ni. Ada orang nak beli, ada orang nak beli separuh botol itu RM1,000, mana nak beli? Ada orang nak beli. Tapi oleh kerana betul ini Sallallahu Alaihi Muhammad, balik rumah terfikir, nampak macam mana dia cari botol minyak oli. Lepas tu dia buh Sallallahu Alaihi Muhammad, buh elok-elok habis cukup 10 botol Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu pula dia tulis nombor telefon dia, nama dia, Sallallahu Alaihi Muhammad, lekat di botol itu. Tu pergi jual. Di mana? Tumpang orang duk menjual. Kalau orang ceramah, kalau orang kuliah, ada orang buka meja, dia pergi tumpang. Bila nak tumpang sekaki, nak tolong jual 10 botol. 10 botol itu, sebotol dia jual 100. Allah satu ya. Jual 100 Sallallahu Alaihi Muhammad. Setiap kali orang keluar daripada masjid, lepas pada pengajian, orang berhenti tengok barangan orang lain, orang tengok ni apa dia ni? Ni madu. Berapa ni? 100. 100. Takkan 100 kot. Orang tu pergi. Bila orang keluar tanya pula, ni berapa? 100. Takkan 100 kot. Mahal sangat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, seorang pun tak beli. Hari yang lepas tu, masalah satu orang tu keluar. Berapa ni? Ni apa dia? Madu. Berapa? 100. Oh 100 lah. Satu. Senang yang kau tu boleh ambil satu. Dia bagi 100, masalah Sayyidina Muhammad, dia ambil sebotol. Seminggu lepas tu dia telefon, nombor ada. Dia kata ada lagi tak madu hari tu? Masalah Sayyidina Muhammad. Ada. Sendok semua. Akhirnya orang tu mai, masalah Sayyidina Muhammad, beli 10 botol. Waktu nak balik, lepas dah bagi duit, anak murid Pak Sumit tanya, macam mana nak beli semua pula? Dia abang dia penyakit apa tak tahu, dia makan sebotol tu, penyakit dia
berkurang kesan tu, nak ambil pula tu. Akhirnya 1000 dia dapat, 600 bagi kat Pak Sumit, 400 dia ambil kat dia. Faham tak? Pak Su nak ajak yakin. Faham tak? Pak Su nak ajak yakin, tu bertambah yakin dia. Kalau semata-mata hak mengajak macam ni, tak praktik, tak faham. Bila mana duduk dalam situasi, siapa tahu kau tu nak kalau rezeki tu, faham. Okey, bertambah ada iman, tambah. Waktu Pak Su kata, Hashim pergi Singapura. Pak Su nak pergi buat apa? Nak pergi buat apa? Pak Su Singapura, pergi lah kata Pak Su. Pak Su, takkan motor ni nak sampaikan. Waktu tu motor Honda Fame, ingat nama Honda Fame, soalan Sayyidina Muhammad. Takkan nak pergi Pak Su dengan ni Honda Fame yang ni, pergi kata Pak Su. Baik Pak Su, pasport tak ada, pi. Akhirnya pi. Alasan tak ada. Pak Su kata pi naik Honda Fame. Daripada Kedah Singapura. Pak Su sampai boleh masuk Singapura, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu hari ni subhanallah, soalan dia dah datuk dah, anak murid Pak Sumit ni dah jutawan dah, soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia sebut, dia kata macam mana saya tak faham. Bila pergi Singapura lah, bukan dia boleh masuk mudah, dia ada immigration, dia kena nak lepas immigration tu pun puas. Tapi dia heran macam mana dia boleh pergi balik. Faham tak? Dia boleh pergi balik, lalu immigration juga balik, immigration juga, macam mana dia boleh pergi? Tu nak bak kata yakin. Kadang-kadang kita dapat yakin dengan berkat guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan didikan guru, dengan tarbiyah guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa dia cerita, lepas tu dia kaya sikit, lepas tu daripada motor tu boleh beli kereta, kaya sikit, naik kereta. Naik kereta tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Kedah main Perak, lesen tak ada, road tax tak ada, jalan tengok-tengok polis, tak berani pergi lah soalan Sayyidina Muhammad. Akhirnya tunggu polis selesai roadblock, soalan Sayyidina Muhammad, soalan Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah tu tunggu polis angkat roadblock tu, ada orang je manggih bangah jalan, anak kecil lagi, ayah nak makan manggih, seluruh poket. Tak ada duit ni, soalan Sayyidina Muhammad. Tak apalah, nanti kita belilah. Anak tu menangis, nak manggih, soalan Sayyidina Muhammad, seluruh poket banyak kali, tak ada duit ni. Memang duit tu masalah Sayyidina Muhammad cukup dah beli buh minyak, pergi balik lah. Nak beli apa tak ada. Anak tu nangis sampai tertidur. Selesai dah, lama tunggu sejam 2 jam, soalan Sayyidina Muhammad, polis pun dah angkat roadblock, jalan masuk waktu asar. Depan tu ada masjid, soalan Sayyidina Muhammad, nak maya asar. Turun kereta, masuk dalam masjid, ambil wuduk, tengok dalam masjid satu orang duduk dalam masjid, duduk pegang tasbih, baju koyak rabak. Ada Sayyidina Muhammad baju koyak rabak. Tiba dalam hati, sambil-sambil dia buat turun tangan baju tak mayang, kesianlah kat dia ni, mentara ni koyak rabak baju dia. Ada Sayyidina Muhammad, bila kesian tu suruh pakai, nak bagi, seluruh poket ada duit RM10. Loh, mai mana tadi tak ada? Ada Sayyidina Muhammad. Hanya ya kan, ada tadi seluruh poket tak ada, ni menjana boleh ada. Dia pun seluruh poket ada Sayyidina Muhammad, nak bagi kat kawan tu. Kawan ni ada Sayyidina Muhammad, bila dihulur duit kat dia,
Dia langut-langut macam tu, dia kata tak ada duit pun nak bagi. Terkejut ni hamba Allah ni, dia bagi juga, tak ada duit pun nak bagi. Saudara Umar, kalau tak salah ingat, dia balik cerita kat Muslimin, Muslimin kata itulah Nabi Allah Khidir. Faham tak? Makna yang subhanallah Sayyidina Muhammad kadang-kadang yakin ni dia main dengan didikan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai yakin tu memang mengukuh dalam hati. Sebab itu kata musannif, wahai saudaraku, hendaklah engkau selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda. Yakin ni hendaklah kita selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan kita pada Allah. Tak ada duit, jangan bergantung ke orang, bergantung pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana Tuhan tak bagi, selama itulah maya hajat doa, maya hajat doa, maya hajat doa. Lepas tu sesaat Tuhan bagi, kita akan terpana, Allahu Akbar, subhanallah, betul Tuhan. Ada seorang kawan saya waktu ngaji di Mesir, dia ni waktu tu nak plan hayat tahun berapa tau, dia usaha balik daripada Mesir, bawa anak bini, seorang anak dia balik ke Malaysia nak mengundi. Habis-habis mengundi, tak ada duit nak pergi Mesir lah, dan kan nak periksa di Mesir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa dengan seorang tok guru, macam mana saya nak buat, saya nak pergi Mesir ni. Kata tok guru, hang baca Yasin setiap pagi 40 hari, 40 kali. Baca Yasin daripada pagi habis 40 kali setiap hari. Kata tok guru, buat seminggu. Akhirnya baca, tak tahulah berapa jam baca Yasin, 40 kali baca. Habis baca. Masuk hari yang keberapa, tak ada sampai seminggu, orang bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak bagi sedikit ni sedekah lah, tu main pula nak bagi sikit sedekah lah. Akhirnya Sayyidina Muhammad, duit yang terkumpul tu dia boleh pergi Mesir, 3 beranak, boleh duduk sana sebulan lagi, duduk sana 6 bulan lagi. Tu katakan Tuhan bagi ilmu. Kalau kita buat, kita yakin demai, yakin. Sebab Yasin ni, Yasin lima quri'at lahu, Yasin mengikut apa yang kita niatkan. Allahumma salli ala sayyidina. InsyaAllah tak ada perkara yang kita minta kat Tuhan, kalau kita yakin dia tak bagi, dia pasti akan bagi. Kecuali masalah sayyidina kita buat kita tak yakin. Contoh, saya dapat tu ilmu daripada guru saya, ini kaedah dan cara kita nak mengucup Hajar Aswad. Kalau kita buat umrah, kita nak kucup Hajar Aswad, kaedah dia, bismillahirrahmanirrahim, semayang betul dengan Hajar Aswad, semayang hajat, semayang berbetulan betul dengan Hajar Aswad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad, lepas baca Fatihah. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit terus pergi, jangan bertangguh-tangguh, bangkit terus pergi. Waktu nak amal rasa betul ya. Tapi bila mana kita beramal betul, sebab yakin. Sebab yang menceritakan ni guru kita. Kalau kita sendiri tak mempercayai guru kita, habis ya, anak murid apa? Pengalaman saya, waktu tu saya pergi Mekah dengan almarhum orang tua saya, ayah. Dalam duduk di Mekah tu, dia kata, ayah nak pergi kucup Hajar Aswad lah, jom.
Bila dia minta nak kutub Hajar Aswad tu, saya pun buat macam Tok Guru suruh. Allah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia main, nak edit tak edit, nak edit tak edit. Jadi waktu tu saya pun nak semayang, ayah saya pun nak semayang, tapi saya kata takut lagi dia habis dulu. Kalau dia habis dulu, saya tak habis lagi. Sebab kaedah kata Tok Guru, lepas bagi salam terus bangkit pi. Saya pun tak semayang, saya tunggu. Bagi dia yang mayang hajat. Habis-habis dah bagi salam mayang hajat tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun jom ayah. Jom ayah tu pimpin dia pi tu Mus'ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Saya kuat macam tu Tuan-tuan tengok orang buat tu. Tepuk-tepuk sampai depan Hajar Aswad. Tunduk ayah. Dia pun turut dia kucuk lama lah. Kita pun bimbang juga orang main duk ke belakang, tapi tak ada orang kubur tu, tak ada. Lepas tu boleh buat keluar, alhamdulillah, syukurlah ya Allah, boleh mengamalkan ilmu hak Tok Guru bagi. Baik, maknanya kalau yakin dapat, tak yakin tak ada. Ada seorang tu pergi dengan saya, tu karamah, tu keajaiban Mekah. Saya suruh semayang betul dengan saudara saya Muhammad dengan Hajar Aswad, tapi dia terlajak pandai pergi semayang dalam Hijr Ismail hak Langkung tu lagi dahsyat, lagi makbul doa. Saudara saya orang perempuan 2 orang. Lepas semayang saudara saya Muhammad langsung bangkit. Tuan-tuan faham tak? Nak kono tu, nak pusing 7 lagi tu, nak sampai Hajar Aswad. Tapi 6 langkah sahaja sampai di Hajar Aswad. Tak kata apa, sampai ke Hajar Aswad tu dia panggil Tuhan ajak yakin. Allahu Akbar, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah ni yang disebutkan dengan yakin. Tuhan memberi kepada ahli dia untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menambah dan memperkuatkan iman kita. Maka subhanallah, maka kata musannif, hendaklah anda selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda ala sayyidina Muhammad. Kerana bila keyakinan itu sudah kukuh dan telah menguasai hatimu, maka segala sesuatu yang gaib tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas. Seperti dikata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jika terbuka tirai mata hatiku, maka keyakinan tetap tidak akan berubah. Pasal apa? Sebabnya masalah Sayyidina Muhammad, sebab keyakinan bila mana dah sempurna, jadi sekalipun terbuka tirai gaib tak bertambah yakin lagi dah, sebab yakin dah lengkap dan sempurna dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.